Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fit darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Siapa yang redha dengan Allah, nescaya dia, yakni Allah akan menyertainya dalam segala hal ehwalnya. Dan pada yang lain lagi, dia, yakni Allah, akan mencintainya dan akan mengenalkannya kepada zatnya. Dia akan mendampinginya pada sisa usianya agar orang ini berjalan di atas petunjuk kehendaknya. Dia, yakni Allah, akan memberinya taufik serta mendekatkannya ke sisi Allah, seraya berkata kepadanya, lihat, inilah aku Tuhanmu. Maksud surah Taha ayat ke-12. Yakni ketika dia merasa bingung dan terbentur, sebagaimana dia pernah dahulu berkata kepada Musa alaihissalam secara zahir, aku Tuhanmu. Maka dia berkata di hati orang arif ini secara batin. Dia dengar oleh Allah seorang itu sebagai rahmat, kelembutan serta keramat bagi nabinya alaihissalatu wassalam. Mukjizat para nabi alaihimussalatu wassalam memang semuanya jelas kelihatan. Tetapi keramat bagi para wali selalunya batin, tidak kelihatan. Mereka itu adalah pewaris bagi para nabi. Mereka itu mendirikan agama Allah dan menjaganya daripada syaitan manusia dan jin. Tetapi kamu sekalian adalah jahil dengan zat Allah Ta'ala dan para rasulnya serta para walinya. Apa yang engkau tahu, wahai si munafik? Apa yang ada pada orang-orang ini dan apa yang ditanggungkan ke atas bahu mereka itu? Engkau membaca Al-Quran, tetapi apa yang kau tahu tentang apa yang engkau baca itu? Engkau beramal, namun engkau tidak tahu apa yang engkau amalkan itu. Itulah dia dunia yang tanpa akhirat. Kemudian engkau cuba menentang para wali itu. Engkau menyia-nyiakan mereka. Gunakanlah akalmu itu. Beradab terhadap mereka dan bertaubat. Kemudian tutup mulutmu. Engkau tidak punya berita daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak juga dari para rasulnya. Tidak pula dari para walinya. Dan tidak punya berita dari ilmunya buat dirimu dan buat manusia seluruhnya. Sebab itu lebih baik lazimkan dirimu bertaubat dan berdiam diri. Fikirkan tentang hari matimu yang engkau nanti akan dipikul. Yang engkau nanti akan dipikul orang ke kuburan agar engkau sedar apa yang akan berlaku nanti. Bekerjalah dengan Allah Ta'ala agar ia memberimu cahaya yang dapat engkau menerangi duniamu dan akhirat. Dengar apa yang aku katakan ini dan berusahalah untuk menjaganya baik-baik. Tinggalkan kerusinganmu dengan apa yang sudah ditentukan Tuhan di azali, kerana semua itu tiada berguna untuk difikirkan. Itu adalah hujah orang-orang yang malas. Tidak perlu kita ingatkan tentang ketentuan yang lalu, tetapi hendaklah kita berusaha dan beramal kuat. Dan tidak perlu kita katakan, dia kata atau kita kata, kenapa dan bagaimana. Kita tidak masuk ke dalam ilmu Allah Ta'ala. Tetapi hendaklah kita berusaha dan beramal. Dan Tuhan akan melakukan apa yang dikehendakinya. Allah berfirman, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia, yakni Allah, tiada akan ditanya tentang apa yang dilakukannya, namun mereka yang akan ditanya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, nasihat dan juga peringatan Syekh Abdul Qadir kepada kita, muhasabah. Yang pertama, apa yang ditekankan tentang mencari redha Allah Ta'ala dan kelebihannya. Siapa sahaja yang redha dengan Allah, maka ada kelebihan-kelebihan yang banyak yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, tentang antara mukjizat dan karamah. Mukjizat para nabi yang zahir, jelas, terang benderang,
dengan karamah para wali yang tersembunyi. Karamah para wali yang tidak kelihatan secara zahir, yang punya kelebihan dan keutamaan. Yang ketiga, apa yang nak ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir tentang kewajiban memuliakan para wali Allah. Kewajiban untuk menghormati mereka atas kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, atas keutamaan dan atas kebaikan-kebaikan yang menjadi mereka sebab manusia melakukannya. Kemudian perkara yang keempat, tentang kejahilan dalam agama dan permusuhan para ulama. Yang ada orang yang memusuhi ulama, ada orang yang memusuhi orang-orang soleh. Maka Syekh Abdul Qadir mengajar kepada orang tadi supaya berfikir dengan matang, beradab, banyakkan taubat, tutup mulut. Kemudian perkara yang kelima yang diterangkan ialah tentang setiap orang punya rahsia yang tidak diketahui. Menjelaskan tentang kejahilan kita untuk mengetahui sesuatu yang sebenar tentang Rasul, tentang para walinya, tentang orang-orang solehnya. Kerana kita tidak tahu tentang perkara itu, maka supaya kita berhati-hati dalam merendahkan, menyebut kekurangan yang kita fikirkan kekurangan. Dan perkara yang seterusnya disebut oleh Syekh Abdul Qadir ialah teruskan bekerja, berusaha tanpa merungsingkan akal kita, fikiran kita tentang apa yang akan berlaku dan apa yang telah berlaku, untuk kita menerima qada dan qada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka teruskan beramal, teruskan berikhtiar, teruskan untuk melakukan perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka jangan ditanya kenapa, mengapa, bagaimana, persoalan-persoalan yang menimbulkan kerunsingan dalam kehidupan. Belajar untuk terima, belajar untuk melihat sesuatu itu dengan kebijaksanaan, dan belajar untuk melihat ke depan, untuk terus beramal, untuk terus berikhtiar dan berusaha sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan. Baik, ini beberapa nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Bila beliau berkata, siapa yang redha pada Allah, maka Allah bersama dia dalam semua keadaan. Di mana bila seorang itu mendapat redha Allah Ta'ala, apa akan jadi kepadanya? Yang pertama, kata ulama, Allah akan sentiasa memberinya taufik, yakni menjaganya, untuk dia sentiasa sibuk menambahkan amal kebaikan dia. Seorang yang mendapat redha Allah, benar-benar redha Allah, maka Allah pun tunjuk alamat dia. Dia akan sibuk untuk tambah kebaikan, buat baik, buat baik, buat baik. Dia tak ada masa untuk buat benda-benda yang tidak beri manfaat. Maka kita dapati keadaannya dalam sibuk perkara yang wajib atau perkara yang sunat, atau kesibukannya memberi manfaat. Sebab itu diceritakan bagaimana seorang ulama namanya Hammad bin Salamah ataupun Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana kesibukannya, sama ada dia baca Quran, dia sembahyang, atau dia membaca hadis, mengulang kajian ilmu, memberi manfaat pada manusia, sehingga matinya pun dalam solat. Dia tidak ada masa untuk buat perkara yang tidak baik. Maka ini tanda Allah Ta'ala redha. Dalam kehidupannya berlaku penambahan kebaikan yang drastik. Kita tengok umur, kita tengok usia. Kalau kebaikan kita menurun, bukan bagaikan turun bukit, maka kita ada masalah besar tentang redha Allah. Walau kita dah hampir ke garisan penamat, masuk umur 60, 70, Allah kumpulkan pelbagai tanda-tanda kematian, penyakit seluruhnya, ubang di kepala, di janggut, di semua anggota ataupun di semua tempat tumbuhnya bulu kita. Allah jadikan lemah saraf kita, Allah jadikan cepat penat kita, hilang selera dunia. Tetapi orang ni masih lagi tidak menambah kebaikan. Allah himpunkan ratusan alamat kematian, Allah hantar rasul-rasul kematian, yakni alamat-alamat kematian, tetapi dia masih belum bersungguh-sungguh untuk tambah kebaikan. Maka itu tanda dia tidak mendapat taufik. Itu tanda kita tak mendapat taufik. Kita tidak diredai oleh Allah. Kerana Allah bila meredai seorang hamba, Allah jadikan dia akan tambah amalan, buat amalan.
konsisten dengan amalan. Dan perkara kedua, bila Allah Ta'ala atau bila seorang itu redha pada Allah, maka Allah jadikan dia senantiasa ingin bertaubat, supaya dia datang jumpa Allah dalam keadaan tak bawa dosa. Kita ada dosa. Dosa kita ini terhapus dengan dua cara. Yang pertama dengan taubat. Itu cara yang paling mudah yang Allah beri pada hamba-Nya atas nama kasih sayang. Yang kedua dengan cara musibah, yang menuntut kita bersabar, dan itu lebih berat dan lebih pahit. Sehingga kata Nabi SAW, senantiasalah musibahku menimpa pada hamba-Ku yang beriman, lelaki maupun perempuan, pada dirinya, hartanya dan anak-anaknya, sehingga dia tidak bertemu denganku melainkan dia sudah terhapus dari dosa. Ya, musibah itu kafarah pada dosa. Sama ada pada anak-anak kita, pada pasangan kita, pada diri kita, sama ada pada tubuh badan atau harta benda kita. Kita ada dua pilihan di hadapan. Pembersih dosa kita, wa imma taubat, atau Allah datangkan ujian. Maka kalau kita memilih taubat dan taubat dan taubat, maka ia lebih ringan dalam menghadapi kehidupan ini. Tapi kalau kita atas tengah kita tidak bertaubat, tetapi Allah nak bersihkan dia dari dosa, Allah datangkan kepada ujian yang bertimpa-timpa, bertali arus, sehingga tak berhenti untuk dihapuskan dosa. Kita bimbang, waktu datang ujian kita tak mampu, kita lemah. Lalu yang menjadi suatu musibah dalam ujian bila kita hilang pahala. Kita tak dapat pahala daripada ujian tersebut. Oleh kerana itulah, biar kita dalam hidupan seharian kita lakukan apa yang Nabi SAW ajar kita, bertaubat setiap hari 70 kali, 100 kali. Setiap solat kita bertaubat. Setiap waktu sebelum tidur kita banyakkan bertaubat pada Allah. Kita banyakkan baca zikir-zikir taubat, sama ada istighfar ataupun sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Kita baca penghulu segala istighfar, paling kurang baca 10 kali dalam hidup kita, dalam setiap hari kita, paling kurang baca 10 kali. Yang istighfar paling kurang 70 sehingga 100 kali. Mudah-mudahan dengan itu kita tanda Allah redha pada kita. Orang yang mulutnya ringan beristighfar, mulutnya ringan bertaubat, maka ini adalah tanda redha yang amat jelas. Kerana bila Allah Ta'ala redha seorang hamba, Allah tak akan jadikan hamba itu bertemu dengan Allah melainkan kosong dosa. Para Nabi Allah dah beri redha dari awal lagi, mereka maksum dari dosa. Daripada Nabi SAW, daripada awal lagi Allah redha, sebab mereka memang dipelihara dari dosa. Maka kalau kita nak dapat kelebihan bersama para Nabi, maka kerja kita kat dunia ni antaranya ialah hapuskan dosa kita dengan banyakkan istighfar, dengan banyak melakukan taubat dan sebagainya. Kalau ketiga, bila mana Allah Ta'ala redha kita, maka Allah akan jaga anggota badan kita daripada buat maksiat. Terjaga. Tangan kita terjaga, mata terjaga, telinga terjaga. Maka ini adalah tanda redha Allah Ta'ala pada seorang hamba. Dan yang keempat, bila mana Allah redha, Allah jadikan manusia sayang pada dia. Dia sayang tanpa ada hubungan nasab dan keturunan, tanpa ikatan perkahwinan, tanpa hubungan dengan harta benda dan pangkat. Disayangi oleh manusia. Kerana Allah Ta'ala berfirman, bila mana disayang pada seseorang hamba-Nya yang diredai, wahai Jibril, aku sayang dia, maka engkau sayang dia. Maka Jibril menghimpunkan seluruh malaikat lalu berkata, wahai para malaikat, Allah sayang kepada si fulan, maka aku menyayanginya, maka kamu menyayanginya. Maka demikian fayudha'u lahul qabulu fil ardh. Allah jadikan semua hamba yang soleh suka pada dia, walau tidak pernah bertemu, walaupun tidak pernah sezaman dengannya. Saya tidak sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ataupun Imam An-Nawawi rahimahullah, atau Imam Abu Hanifah, atau imam-imam hebat yang mulia, tapi kita menyayangi mereka.
Kita menyebut nama mereka dan kebaikan mereka. Dan kita tidak pernah menyebut kekurangan mereka. Itu tanda Allah Ta'ala terima mereka. Bila kita sebut kepribadian seperti Imam Syafi'i rahimahullah, kalau dikatakan pada kita sebut kekurangan Imam Syafi'i, lidah ini perlu untuk menyebut kekurangannya. Kerana Allah redha padanya, menjadikan diterima atas muka bumi sehingga kita tidak dapat lihat kelemahannya. Walaupun kita tahu hakikat manusia itu ada lemah dia, tapi kita tak boleh sebut kelemahan Imam Syafi'i. Tak mampu sebut. Imam Al-Bukhari sebagai tak mampu kita sebut kelemahan. Seperti dia tidak punya kelemahan, walau hakikat setiap orang ada kelemahan. Setiap orang ada. Melainkan para Nabi alaihissalatu wassalam. Maka lihat bagaimana Allah pelihara hamba-Nya. Sehingga kita atau manusia tak mampu untuk menyebut kekurangannya, melainkan kalau disebut juga, maka pasti ramai pembela-pembela yang bangkit untuk mendedahkan keaiban dia pula. Ada orang dia cuba dedah keaiban ulama, maka Allah dedah keaiban dia. Dia umpama meludah ke langit, jatuh ke muka sendiri. Dia umpama menampuk air di dulang, terpercik pada wajah sendiri. Kerana ini orang yang Allah redha. Sebab tu jangan main-main dengan orang yang Allah redha. Kan itu kata Syekh Abdul Qadir, bila orang tu Allah redha, segala hal ehwal orang tu Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala akan cinta kepadanya, dan Allah jadikan dia makin kenal Allah. Yang ini kita sebut dalam noktah pertama kita. Bila seorang makin kenal Allah, maka dia makin banyak buat benda baik. Dan kita kalau tak kenal orang, buat apa kita nak banyak buat baik? Dek kita kenal dia siapa, makin kita nak buat baik banyak pada dia. Dia orang yang teristimewa. Sama juga seorang hamba Allah, bila mana Allah Ta'ala redha padanya, dia makin kenal Allah. Akhirnya dia sibuk untuk menambahkan kebaikan. Kesibukan yang tidak mampu dihalang oleh sesiapa, hatta pada orang terdekat. Ini kadang-kadang isteri pun nak halang, tak mampu. Maka terus solat. Bila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa buat ibadat banyak sangat? Kamu telah diampunkan dosa." Kata-kata itu zahirnya seperti cukuplah. Cukup, tak payah buat baik banyak-banyak. Kamu telah diampuni dosa dulu dan akan datang. Lalu apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Kerana itu Rasulullah tu buat ibadat sampai bengkak kaki. Itu tandanya apa? Redha Allah. Bila seorang Allah redha, kita pun tengok kita ni suka banyak buat baik atau tidak. Ni yang saya sebut tadi dalam usia-usia tua kita ni. Ni tua-tua pun cenderung bergaduh lagi, berbalah. Tak habis lagi. Kita masih lagi cenderung untuk berbalah. Terutama orang-orang yang ada hak ke atas kita. Kaum kerabat. Orang ada hak, adik-beradik kita. Dia ada hak atas kita. Secara silaturahim. Ataupun orang yang ada hak ke atas kita. Ataupun orang yang terkenal banyak buat kebaikan. Maka jangan kita terpengaruh dengan orang-orang yang masih cenderung untuk melakukan kejahatan, fitnah itu, dan jangan kita tak terlibat. Yang zaman kita ada internet, kita ada Facebook, suka viral benda-benda yang kadang-kadang benda tu zahirnya memanglah salah, tapi benda tu kan dalam kain. Maka buat apa kita sebar benda dalam kain? Kadang-kadang cikgu duk marah ke pelajar, kita pun zahirkan. Benda tu kan cuma dalam kelompok dia, sebagai didikan. Umpama seorang ayah duk marah ke anak, orang pun buat video viral kau ni, itu kan dalam keluarga dia. Umpama seorang suami gaduh dengan isteri, orang pun viral untuk jadikan isu umum. Tetapi kita kena bezakan isu peribadi, isu kelompok khas, untuk kita tak nak campur. Sebab kita tak tahu daripada awalnya macam mana. Kita tak tahu pun apa berlaku. Orang viral ayah pukul anak, tunjuk, tengok teruknya. Tuan-tuan, itu kan cerita kain, dalam kain dia. Cerita dalam kain. Yang kerja menyebor-nyebor ini membahayakan diri dia sendiri. Dan yang komen-komen pun membahayakan dirinya sendiri juga. Tak video tahun bila, cerita bila. Kadang benda itu dah selesai, mereka pun dah berbaik, kita masih terus menyebut. Jadi ini benda-benda yang saya katakan merugikan amal akhirat kita dan usia tua kita. Sebaiknya kita ni pada usia tua
benda-benda yang kita tengok tersebar, jangan cepatlah nak condemn, nak komen negatif. Jangan. Diam itu lebih selamat. Terutama saya kata ada benda-benda aib dalam kain hari ini dijadikan sebagai benda publik. Cerai-berai nak jadikan benda tu publik. Tu cerai-berai hak keluarga dia je. Kenapa nak dipublikkan? Sebab semua orang di tangannya pegang video. Ni saya nak videokan ni. Suami saya ni tak guna ni. Ni saya nak videokan isteri saya tak guna. Ni saya nak videokan mak saya yang tak guna ni. Ayah. Lalu dijadikan sebagai hak masyarakat. Bila keaiban menjadi hak masyarakat, maka tiada kebaikan pada masyarakat tadi. Tentang kebaikan dalaman, dia bukan hak masyarakat. Bab cerai-berai ni bukan hak masyarakat. Ni hak peribadi dia. Biar dia selesai dengan baik, kita doakan baik-baik. Dan kalau dia dah bercerai, mudah-mudahan dia mendapat pasangan lebih baik yang sesuai dengannya. Kita tak jadikan ia perbualan peribadi, perbualan masyarakat. Sebab itu kata Rasulullah, la yus'alur rajul fima daraba imra'atahu. Jangan ditanya lelaki itu kenapa dia pukul isteri dia. Itu hak peribadi dia. Bukan kita kata betul. Betul, salah itu hal lain. Tapi Rasulullah maksudkan jangan duk sibuk. Cukup yang hal-hal dalaman, selesai cari dalaman. Lebih baik. Kalau kita semua benda kita nak publikkan, maka ini suatu kita turun kepada tamadun yang lemah. Kita kena tahu tentang apa yang lebih penting. Jadi bila umur kita makin tua, sepatutnya kita banyak buat kebaikan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, Allah akan beri dia taufik, Allah akan dekat sehingga Allah perkenalkan dirinya padanya dengan berkata, ana rabbuka, aku Tuhanmu. Aku Tuhanmu. Fakhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Waktu Allah Ta'ala berbicara dengan Musa, ya Musa AS ketika mana dibawa isterinya, dibawa kambing-kambingnya, hartanya dan keluarganya, anak-anaknya, untuk pulang semula ke Mesir daripada kawasan Madian ataupun daripada kampung bapa mentua dia. Maka dalam perjalanan malam, hari makin sejuk. Lalu kata Musa kepada isteri dan anak-anaknya, tunggu sini. Aku nak mencari api. Moga kita dapat berpanas dengannya. Kita dapat jadikan ia sebagai cahaya malam ini. Maka Musa berjalan, dia nampak cahaya jauh. Maka bila sampai di situ, maka terdengar suara memanggilnya. Wahai Musa, campakkan, tanggalkan kedua kasutmu. Kerana kamu sekarang berada pada lembah yang suci, yakni lembah Sinai. Wa ana akhtartuka, dan aku memilih kamu. Ya Musa kebingungan, siapa ini? Maka dia sebut, aku Tuhanmu. Ini yang disebut wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa secara perbicaraan yang jelas. Maka berlaku perbicaraan Allah Ta'ala dengan Musa AS. Kebingungan Musa itu terhenti dengan kalimah, aku Tuhan. Maka Musa mengetahui dia sedang melakukan perintah Tuhan. Dia kembali ke Mesir untuk menghadapi Fir'aun yang ketika itu sebesar-besar raja, seluas-luas empayar, segagah-gagah manusia, yang punyai segala kunci kekayaan, kekuasaan dan semuanya, yang menjadikan dia sombong dan berkata, aku Tuhanmu yang agung. Musa sudah kenal siapa Tuhannya. Waktu Fir'aun kata, aku Tuhanmu yang agung, Musa tahu ini yang palsu. Ini yang tak punya sifat apa-apa pun ketuhanan. Tak ada walau sikit. Lihat bagaimana Allah jadikan Nabi Allah Musa mengenali antara hak dan batil. Dan bagaimana Allah jadikan Nabi Allah Musa melihat kebatilan itu dengan pandangan yang kecil. Maksud tak takut. Demikian hamba Allah. Bila seorang itu mendapat redha Allah, dia tak akan nampak mana-mana makhluk ni besar. Semuanya kecil. Di hadapan Tuhan yang sebenar. Di hadapan kuasa Allah yang sebenar. Di hadapan kehendak Allah yang sebenar. Di hadapan takdir Allah yang sebenar. Maka apakah hamba ini akan takut kepada makhluk-makhluk Allah? Tidak. Ketakutannya hanya kepada Allah. Dia sudah mengenali Allah. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, orang-orang yang mula mendapat redha Allah,
datang suara dalam kebatinannya berkata, aku Tuhanmu. Aku Tuhanmu, mendatangkan keyakinan kepadanya. Baik, bila kita tuan-tuan macam ni, kalau kita belajar, tuan-tuan belajar engineering ke, arkitek ke, tuan-tuan belajarlah ilmu apa pun sekalipun, bila sampai waktu praktikal dengan ilmu yang kita dapat, maka datang keyakinannya. Bila kita buat macam kita belajar, jadi macam kita fikirkan, maka kita bertambah yakin. Begini cara dia. Kalau saya ni menerbangkan pesawat, saya yakin begini cara penerbangan pesawat, begini cara landing. Saya ada satu ilmu yang meyakinkan. Dan saya nampak kalau orang tu salah, itu salah. Saya biasa ke laut, saya tahu macam mana cara betul ke laut, dan saya dapat mengenali siapa yang baru mula-mula ke laut. Saya dapat tahu. Demikian orang yang melalui jalan Allah, Allah Ta'ala berikan dia keyakinan, inilah jalanku, ini jalanku, inilah kehendakku, inilah perintahku. Maka ketika itu tidak ada yang boleh mengganggu dan mewas-waskan dia. Ia perintah Allah walau bagaimana dihalang. Sebab itu kita lihat orang Islam, walau duduk dalam negara bukan Islam, mereka tetap pertahankan tudung kepalanya, walaupun tak ada penguasaan. Tetap hebat. Tengok hebatnya Islam. Islam ni hari ni tiada penguasaan negara. Kalau tuan-tuan tak tutup aurat, ada tak orang tangkap kita? Kalau kita tak tutup aurat, tidak ada yang boleh tangkap kita. Hatta kalau kita tak tutup aurat, kita pergi ke mahkamah syariah, tak ada orang tangkap kita. Dia cuma kata kita keluar pakai tudung, dia tak akan tangkap. Dia tak boleh tangkap. Tak ada kuasa untuk menangkap orang yang tak pakai tudung. Hatta tak ada kuasa nak tangkap orang tak solat. Tuan-tuan pernah dengar orang tangkap sebab tak solat? Kita tak akan pernah dengar benda tu. Dan kita memang tak akan dengar pun. Kena tangkap sebab tak solat. Tapi lihat bagaimana solat tetap Allah jadikan kalangan hambanya, menjaganya sebagaimana mereka menjaga nyawa. Mereka tetap solat sampai mati. Tentang keyakinan apa yang Allah beri pada dia, sehingga dia tetap solat walau dalam negara yang tak wajibkan solat, tak peduli solat, even tak siapkan surau ke masjid untuk solat, dia tetap solat walau atas tanah. Kerana Allah beri dia keyakinan. Dia naik kapal terbang seorang-seorang, dia solat. Dulilah orang yang tak solat. Kerana Allah beri dia keyakinan, dia tahu itu kewajiban dan dia berdosa kalau dia tidak solat. Tak ada nak tangkap dia, tak ada nak gharamah, denda dia berapa ribu. Tapi dia tahu akibat besar bila dia tak solat. Akhirnya orang ni kalau kita tengok, dia pergi ceruk mana pun dia jaga solat dia. Kutub utara pun dia solat. Dia sampai ke bulan pun dia solat. Sampai ke bulan. Ni kita punya angkasawan ke bulan. Kalau dia tak solat pun siapa tahu. Tak boleh marah pun. Dia pun pergi Rusia. Rusia tak solat. Tapi kerana dia orang Islam, dia solat. Dia solat. Maka itulah dia bagaimana Allah beri redha Allah pada hambanya. Maka seperti datang Ilah berkata, aku Tuhanmu, yang kamu kena patuh aku, bukan undang-undang manusia. Akhirnya kita lihat, Masya Allah, para muslimat tetap tutup aurat, walau tidak ada satu pun arahan daripada orang yang ada kuasa. Orang yang ada kuasa cuma arahan dia, bayar cukai tanah, bayar cukai pintu. Orang yang ada kuasa tak pernah suruh kita benda agama, yang benda itu dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Sebab perintah pertama yang orang ada kuasa kena suruh ialah perintah agama. Kerana Allah berfirman, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atuz zakah. Orang-orang yang kami berikan kuasa atas muka bumi ini, pertama yang mereka perlu jaga ialah solat dan zakat, dan menyuruh yang baik, mencegah kemungkaran. Itu adalah tugas pemerintah. Tapi hari ini mana ada pemerintah nak cegah mungkar? Minum arak, berjudi, siapa nak tegur? Tak ada orang tegur. Tapi orang yang ada keyakinan dengan Allah, mereka menegur diri mereka. Akhirnya mereka tak berjudi, mereka tak minum arak. Walaupun ada orang Islam yang melanggarnya, cuba berjudi, cuba minum arak, tapi dia tak akan ubah karakter orang Islam tak berjudi, tak minum arak. Semua orang kafir tahu orang Islam tak berjudi, tak minum arak. Walau ada yang buat, mereka tahu ini orang yang salah buat, bukan orang yang betul buat. Semua orang kafir ni, tuan-tuan, dia tahu orang Islam wajib tutup aurat. Kalaupun dia jumpa ramai Islam tak tutup aurat, dia tahu mereka ni sedang buat salah dalam agama mereka. Tuan lihat, ini yang kita maksudkan.
Bila Allah tanamkan, Allah beri keyakinan padanya, maka tiada pun penguatkuasaan daripada undang-undang dunia, dia tetap melakukan perintah Allah. Tuan-tuan, kita kalau tak bayar zakat, kena hukum apa-apa tak? Tuan-tuan duduk kat Malaysia ni, kalau tak bayar zakat, kena hukuman? Tak ada. Tak ada orang nak hukum kita tangkap sebab tak bayar zakat. Tak ada. Kenapa dia tu tak lagi Mekah tu? Kena sekat kat immigration sebab tak bayar zakat. Tak ada. Kena sekat sebab tak bayar LHDN ada. Banyak. Sebab dia tak bayar PTPTN. Tak boleh naik kapal terbang. Dia tak boleh ke luar negeri naik kapal terbang. Kalau nak pergi luar negeri, dia naik kapal selam. Boleh. Pergi cara lain lah. Cara bawah tanah boleh. Cara legal tak boleh. Tapi pernah tak tuan-tuan dengar orang yang dia tak dibenarkan keluar negara sebab dia tak bayar zakat? Kalau tuan-tuan pernah dengar, tuan-tuan sebutlah negara mana. Tetapi lihat, zakat tetap menjadi suatu sumber ekonomi kebajikan terbesar di dunia, yang diiktiraf oleh pengkaji-pengkaji ekonomi di barat. Mereka cek, mereka dapati bahawa ini sumbangan kebajikan, mereka namakan sebagai charity. Dia bagi kita sebagai charity, itu memang kewajiban kita. Sumbangan terbesar di dunia didominasi oleh zakat umat Islam, yang mereka estimate waktu itu lebih daripada 500 juta dolar USD dikutip daripada zakat setiap tahun, merujuk kepada zakat fitrah. Zakat fitrah belum cerita zakat harta, zakat ternakan. Sebanyak 500 juta dolar USD. Tentang kita tengok di Malaysia pun kutipan zakat. Zakat fitrah kita. Kalau umat Islam kita katakan ada 20 juta kat Malaysia. Kalau seorang bayar RM8, dah berapa dah? Berapa nilai dia? Kita dah ratus, even billion. Itu baru kita katakan kita Malaysia, ke Indonesia. Kita ambillah umat Islam yang bayar cuma 50%. Pun masih banyak. Apa yang kita nak sebut di sini? Bila Allah redha pada hambanya, maka kita dapati hamba-hamba Allah tetap menjalankan perintah Allah walau tanpa penguatkuasaan mana-mana pemerintah dunia. Mereka tutup aurat, mereka solat, mereka mengaji Quran, mereka tetap belajar bahasa Arab. Dan kalau kita tengok dasar pendidikan iman negara kita atau mana-mana, mana nak suruh kita belajar bahasa Arab? Tak ada. Tak suruh. Bahasa Inggeris suruh. Bahasa kebangsaan Melayu suruh. Tapi bila bahasa Arab, no. Tentang bahasa Arab ni lebih mulia pada bahasa kita sendiri. Bahasa Melayu. Kerana ia bahasa ibadat. Ia bahasa Quran dan mukjizat. Tapi apakah orang belajar bahasa Arab makin kurang? Tak. Ni PBB keluarkan statistik. Orang yang belajar bahasa Arab makin bertambah dalam dunia ni. Makin bertambah. Hatta di negara-negara Eropah, mereka banyak belajar bahasa Arab. Sekali bila mereka convert masuk Islam, mereka belajar bahasa Arab. Lihat, bahasa Arab walaupun tidak mendapat sokongan daripada banyak pemerintahan, tak dapat. Tak pernah ada orang suruh ataupun mana arahan daripada pemerintah suruh belajar bahasa Arab. Tak ada. Ustaz-ustaz ni struggle ajar bahasa Arab. Tapi oleh kerana dia adalah perintah Allah, dengannya terpelihara Al-Quran, terjaga Al-Quran, bahasa Arab, maka akhirnya kita lihat tetap ramai orang belajar bahasa Arab. Ni kalau kerajaan tak nak buat, ni swasta buat sekolah yang berbahasa Arab. Dia ajar anak-anak kita bahasa Arab. Kita pun suka tengok anak kita bercakap bahasa Arab. Akhirnya bahasa Arab tetap menjadi bahasa dunia. Dan suatu hari nanti bahasa Arab akan kembali pada bahasa asal dia. Maksudnya, semua betul-betul bahasa Arab. Sebagaimana berlaku pada kerajaan Umayyah, Abbasiyah, hatta kerajaan Uthmaniyah, semua betul-betul bahasa Arab. Semua daripada Cina ke daripada mana nak cakap bahasa Arab. Ia menjadi bahasa dunia. Sebagaimana ia bahasa syurga. Ini yang kita katakan bagaimana penjagaan Allah pada hamba-Nya. Akan ada hamba Allah Ta'ala, dia bila mana dia berjalan, dia seperti negara Islam. Dia berjalan bagaikan satu negara Islam. Padanya kewajiban zakat, padanya semua kewajiban ada pada dirinya, sehingga orang melihatnya, orang faham inilah Islam. Dia jaga aurat, dia tak terima rasuah, dia tak terima wang haram, dia tak makan yang haram, dia tidak berzina, dia berkahwin, dia tunjuk akhlak yang baik. Ini semua tanda orang-orang yang mendapat redha Allah. Kemudian kata Syekh, mukjizat para Nabi jelas kelihatan.
Tapi karamah para wali tidak kelihatan. Tentang sekian, bila mukjizat Nabi maklum, semua orang maklum. Dalam pelbagai kategori mukjizat, sama ada maknawi atau maknawiyah ataupun hissiyah. Maknawi seperti Al-Quran. Hissi artinya dilihat oleh mata, telinga, didengar oleh telinga, yang dapat diakses oleh akal kita. Maka kita lihat ini mukjizat para Nabi. Tapi di kalangan mereka yang mulia, namanya wali Allah, para ulama, mereka pengganti para Nabi. Mukjizat, mereka tidak punya mukjizat, tetapi mereka punya karamah. Karamah mereka ini yang kita perlu hati-hati. Kenapa? Kalaulah orang kafir dulu, waktu mana mereka melawan para nabinya, maka mereka terkena bahaya mukjizat para rasul, sehinggalah kepada kemusnahan mereka. Maka bila hari ini kita berhadapan dengan para ulama, para orang-orang soleh, sebahagian mereka yang bodoh merendahkannya, mempermainkan. Sebab mereka nampak dia bukan boleh buat apa. Tak nampak. Ini kalau Nabi kan nampak tu boleh buat apa. Ini terus banjir besar ni, kilat, terus berlaku malapetaka besar. Ya, mereka dengar cerita bagaimana Nabi berhadapan kaum masing-masing, yang berakhir dengan kemusnahan kaum yang melawan para Nabi. Tapi mereka seperti tidak dengar atau tidak tahu bagaimana orang yang lawan orang soleh juga boleh binasa. Sebab orang-orang soleh ini, orang-orang yang namanya wali, para ulama, mereka pewaris Nabi. Orang ini juga akan binasa. Yang memang tak nampak mukjizat. Mereka ada karamah, pun karamah tak nampak. Kerana karamah ini bersifat batin. Kata Imam Qushairi, karamah terbesar para walinya ialah, para wali Allah, ialah iltizam dia dalam melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Ini karamah terbesar. Kita tengok dia, macam mana pun orang nak halang atau sebagainya, dia iltizam dengan kebaikan dan istiqamah. Dan dia menjauhi segala maksiat dan segala pelanggaran hukum Allah. Walau ada dorongan untuk melanggar perintah Allah atau dilegaliskan, dijadikan norma melanggar perintah Allah. Norma. Setengah-setengah kerajaan menormalisasikan melanggar perintah Allah. Tapi bagi mereka tidak norma. Mereka tetap menjadi benteng. Mereka tetap kukuh tidak melanggar perintah Allah walaupun sekecil mana pun. Mereka tidak melanggar larangan. Mereka tidak melakukan larangan Allah walau sekecil mana pun larangannya. Mereka menjunjung perintah Allah walau sekecil mana pun perintahnya. Ini perintah sunat sebagai contoh, mereka akan buat. Ini tanda terbesar wali yang tidak diketahui melainkan wali juga. Namun begitu, mereka juga ada karamah-karamah yang akan berlaku pada mereka untuk menangani orang-orang yang jahil dan bodoh. Tetapi bukan sedikit cerita kisah bila mana orang-orang yang jahil dan bodoh, yang suka mempermainkan para ulama, yang suka mempermainkan para wali Allah dengan kata-kata mereka, dengan perbuatan mereka, akhirnya binasa. Akhirnya terkena dengan penyakit salak. Kata para ulama, seorang bila mana dia menghina ulama, bila mana dia memperkecilkan para ulama dan orang soleh, maka Allah akan jadikan dia terkena dengan salak. Apa itu maksud salak? Dia akan terkena dengan su'ul khatimah, mati yang tidak baik. Mati yang tak baik ini satu kesudahan yang merupakan hukuman Allah lebih berat daripada orang tak ada duit, tak ada pangkat. Kita kan kalau nak tengok orang tu kena akibat, bila hartanya ditarik, tengok dah kena dah, nega dah, bankrupt dah. Tetapi itu belum kuat. Sebesar-besar hukuman Allah pada hamba-Nya bila Allah jadikan dia mati dan su'ul khatimah, mati yang tidak baik. Sebab itu kata ulama, hati-hati kamu yang menghina para ulama, nanti kamu akan ditimpa dengan su'ul khatimah, mati yang tidak baik. Tuan-tuan, kita tengok bila berlaku kematian, yang akan menguruskan kematian ini orang baik, yang bermula daripada solat jenazah. Siapa yang akan solat jenazah? Tuan-tuan, siapa yang akan solat jenazah kalau bukan orang baik-baik? Kerana orang yang tidak baik tidak cenderung solat jenazah. Solat jenazah buat apa? Dia pun tak boleh. Akhirnya yang pertama diharamkan mendapat kebaikan doa ataupun kebaikan solat jenazah. Tak dipedulikan.
Tidak ada orang yang benar-benar kita katakan dekat dengan Allah untuk solat dengannya. Untuk solat, untuk doakan untuknya. Tak biarkan dia. Maka ini antara alamat su'ul khatimah. Tak dia nak sembahyang kan? Ya, tak ada nak sembahyang. Biarlah dia. Maka mati ditanam dia. Dia musibah dia. Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir, kamu hai orang munafik. Dengar sini orang munafik. Kamu sini wahai orang yang jahil. Kamu ni baca Quran, tapi kamu faham Quran. Kamu ni ibadat, tapi kamu faham ke ibadat kamu. Mereka para alim ulama faham. Kerana mereka melakukannya dengan makna yang sebenar. Kamu melakukannya dengan makna dunia tanpa akhirat. Tengok orang solat, kita solat. Tengok orang puasa, kita puasa. Ini melakukan amal tanpa akhirat. Apa maksud tanpa akhirat? Tanpa faham dia. Kita duduk ngaji-ngaji je. Kau tak faham ke Tuhan cakap apa? Tak faham. Tuan-tuan, dengan di sebalik kebodohan kita, tapi tiba-tiba kita nak hina ulama' yang bila baca Quran dia faham. Dia tadabbur. Kita baca Quran tak faham, kita nak hina orang baca Quran yang faham. Kita bila beramal ni tuan-tuan, berbanding para ulama' yang beramal meninggalkan kesan besar dalam kehidupan mereka. Setengah kita mungkin dah beramal tapi masih lagi buat maksiat kerana tak tinggalkan kesan. Ini cuma amal untuk dunia, bukan untuk akhirat. Maksudnya, amal tadi sebagai kebiasaan kita duk tengok nenek moyang kita buat. Orang pergi sembahyang raya, kita pergi sembahyang raya. Orang buat tu, kita buat. Orang pergi umrah, kita pergi umrah. Tapi apakah kita berubah? Tak berubah. Kalau pergi umrah dalam keadaan duit pun syubhah, balik diteruskan lagi rasuah, riba, tak berubah. Dia kan baru balik umrah, terima juga rasuah, terima. Dia tidak menjejaskannya. Kenapa? Sebab dia tidak buat amalan dengan makna ada roh akhirat. Cuma amalan tadi dunia pada pandangan manusia. Tanya pergi haji. Tapi menipunya bukan main lagi. Ambil lagi hak orang lain. Pergi haji, pergi. Bukan dengan syarikat haji tu ditipu orang. Tahu macam mana ni nama syarikat umrah, syarikat haji, tapi tipu orang, ambil duit pun dah. Kenapa? Kerana dia bukan buat benda tu dengan adanya roh akhirat. Kalau dia tahu dia menjaga tetamu Allah, nescaya dia akan berhati-hati. Tuan-tuan, tipu tetamu Allah ni cari nahas. Orang nak pergi umrah, collect duit, kita buat lagi. Ini musibah paling besar sekali. Kerana kamu sedang tipu tetamu Allah. Berat. Tapi ada orang berani buat. Berani. Bukan sikit kita dengar yang terkandas kat airport, terkandas itu ini. Ada golongan-golongan. Mereka ini, kita tahu sifat mereka, mereka suka hina para ulama. Sebab tu mereka nampak agama ni cuma perniagaan. Agama ni untuk tutup malu mereka. Kawan kata aku tak sembahyang pula. Tutup malu. Itu boleh sembahyang kena ada kamera, video. Tidak orang kata tak sembahyang. Mereka perlukan pada saksi itu. Kita tidak perlu, cukup Allah saksi kita. Kita solat tak perlu video kan, cukup Allah saksi kita. Kita pergi jemaah tak perlu orang ambil gambar untuk kata kita pergi jemaah. Cukup Allah saksi kita. Tapi setengah mereka tak, dia nak pergi solat jemaah pun kena ada video kamera untuk kata dia solat jemaah. Kerana mereka melakukan dunia tanpa akhirat. Mereka melakukan akhirat tanpa roh akhirat. Jadi Syekh Abdul Qadir tanya, orang macam ni ke nak hina ulama yang lebih faham, ulama yang lebih dekat dengan Allah SWT, ulama yang hidupnya sentiasa mencari redha Allah. Sebaiknya kamu guna akal elok. Kamu perlukan mereka dalam hidup kamu. Dan kita perlukan ulama untuk fahamkan kita agama kita, untuk betulkan kesalahan kita dalam hukum hakam yang kita buat. Sembahyang kita biar dibetulkan. Kita perlukan para ulama untuk mereka doakan untuk kita. Kita perlukan para ulama untuk tunjuk apa yang Allah redha dan apa yang Allah murka. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, baik kamu guna akal sikit. Yang kamu Quran pun tak faham baca, hadis pun tak faham baca, tiba kamu nak hina orang yang lebih faham daripada kamu. Maka itu kebodohan yang jelas. Kata kita dengan ulama jauh langit dan bumi. Ambil Quran cuba baca, faham tak? Tak faham. Mereka baca, mereka faham dan boleh beri faham pada kita. Dan tengok setiap ibadat mereka telah mengubah diri mereka. Keyakinan mereka, kekuatan mereka, keberanian mereka, akhlak baik mereka. Semua kita nampak dalam diri mereka itu ada perkara-perkara yang kita tak ada, tiba-tiba kita hina dia.
Al-Imam Al-Qushairi menyebut, ghalibnya pada wali Allah sebenarnya dia ada 9 sifat utama. Ghalibnya. Sifatnya banyak. Ni supaya orang-orang yang menghina para ulama, para wali, mereka kembali berakal matang. Fikir balik. Syekh Abdul Qadir bagi poin yang jelas. Awak baca Quran tak faham, baca tu tak faham, ni tak faham, tiba kamu nak corner orang yang baca Quran faham. Yang memang itu takhasus mereka. Mereka dapat tunjuk mana cacat, mana kurang. Mereka boleh kenal orang tu Tuhan redha atau tidak. Mereka ada pengkhabaran itu. Kamu tak ada pengkhabaran itu. Mereka tahu Allah murka atau tak murka. Mereka tahu. Mereka tahu alamat orang ikhlas atau tidak. Mereka tahu. Yang macam saya katakan, macam setiap orang dia di bidang dia, maka dia tahu. Orang yang bagian construction, dia tengok bangunan ni tak tahan lama. Ni saya ingat 2 tahun tu ni. Sebab ilmu dia ada. Orang yang di bidang construction kata, okey, berapa nak bina bilak, berapa bilak. Okey, 5,000 kaki persegi. 5,000 kaki persegi darat dengan 200 kaki persegi. Okey, 1 juta. Dia dah tahu harga. Ini tak, okey, 1 juta saya buat. Sebab mereka dah mahir. Sama juga orang agama ni, bila dia orang dekat dengan Allah, mereka mahir dengan perjalanan manusia. Tahu, ni kalau hidup macam ni tak lama. Ni kalau buat macam ni, nanti tunggulah azab Allah. Tunggulah. Ini kalau macam ni, tunggulah laknat Allah. Ini kalau buat macam ni, tengoklah kehancuran rumah tangga kamu, kehancuran persahabatan kamu. Tuan-tuan, mereka ini orang-orang yang Allah dah berikan alamat-alamat, pengkhabaran awal sebelum berlaku. Berdasarkan apa? Macam saya katakan tadilah. Kalau orang tu kan, kalau dipakai sesuatu, dia tengok ni memang tak lama. Dia tengok, dia tahu. Dia tengok bok ni saya rasa sebulan je tahan. Lepas tu tenggelam. Dia tengok orang buat kereta. Ni ulang alik ni, Johor ke KL. Awak naik kereta apa? Saya naik kereta Wira. Sisi berapa? 1.5. Tak lama, nanti dia pecah. Dia cakap, lepas tahun pecah je. Kenapa? Dia tahu. Dia dah biasa. Kalau awak sisi kecil, awak nak ulang alik, dia akan pecah. Kena pula bawa laju. Tuan-tuan, dia tahu benda gaib? Tak. Inilah dia yang ilmu yang Allah beri pada dia. Sama juga pada alim ulama. Dia dekat dengan Allah, sentiasa dia mulazam dengan ketaatan, maka Allah jadikan kepadanya mengenali alamat-alamat, sehingga dia dapat kenal ni orang baik, ni orang boleh percaya, ni orang tak boleh percaya, ni orang boleh berjaya, ni orang sekian. Bukan dia boleh beritahu kita, awak kalau macam ni awak boleh percaya. Kenapa? Kerana Allah berikan dia ilham yang baik, Allah berikan dia firasat, Allah berikan dia kasyaf. Maka tiba-tiba kita orang biasa ni nak hina dia. Lalu Syekh Abdul Qadir beri kepada kita 4 perkara kena buat. Pertama, guna akal elok-elok waktu nak hina mereka. Yang kedua, beradablah dengan mereka. Yang ketiga, banyaklah taubat. Yang keempat, tutup mulut. Ihsa, tutup mulut. Maka kita katakan, siapa para wali-wali Allah yang mereka punya berita-berita yang kita tak ada berita, yang ada ilmu yang kita tak ada ilmu, yang ada sesuatu yang kita tidak ada. Mereka di tangan mereka ada cahaya, yang dengan cahaya tadi mereka menerangi kehidupan kita. Mereka suluh, ini yang baik, ini betul, ni salah, ni dosa, ni pahala. Tiba-tiba kita nak permainkan, kita nak pandang serong pada mereka. Kata Imam Qushairi, ada 9 sifat mereka. Yang pertama, sidquhu fi adai hukukillah. Kita nampak benar dia dalam menjalankan perintah Allah. Ni jaga sungguh solat, jaga sungguh aurat, jaga sungguh hukum hakam, halal haram, dosa pahala. Ini sifat para wali Allah. Mereka amat menjaga hak Allah. Bila mana kita tengok dia jaga hak Allah. Sebab tu duk ngaku wali tapi tak sembahyang, tak puasa, ini wali syaitan. Tentang ini disebut oleh Imam Qushairi secara jelas. Jadi kalau kita tengok orang yang dia memang benar-benar menjaga perintah Allah, ketahuilah dia punya ciri-ciri wali Allah. Hati-hati dengan dia. Jangan duk hina dia, jangan tak beradab dengan dia. Betul-betul dia jaga. Yang haram dia tolak. Ini rasuah saya tak nak. Ini syubhah saya tak nak. Ini wang haram saya tak nak. Ini tipu saya tak nak. Orang ni jaga hak Allah dengan begitu teliti. Yang kedua, mereka ini ra'fatuhu wa syafaqatuhu 'alal khalq. Mereka ada sifat kasih belas kepada setiap hamba Allah. Mereka lihat hamba-hamba Allah ialah untuk dikasihani, bukan untuk dimaki hamun. Tentang kita bila ada penyakit,
Kerja kita tuan-tuan suka maki orang. Asal dia tak sama dengan kita, siap. Bersedia kita dengan senjata makian. Asal posting dia tu tak berkenan ke hati kita, siap untuk maki. Kita tak ada sifat kasih. Orang yang suka maki orang suka cari kelemahan, ini tak ada sifat kasih. Kita dapati orang yang suka yang punya sifat lembut dengan makhluk, dia tak akan cerita tentang keaiban orang atau membesarkannya. Atau dia pun tak nak campur hal orang lain. Maka ra'fatuhu, bila tengok orang dia datang kasih balas, datang kesian. Yang ketiga sifatnya ialah imbisatu rahmati lil khalqi kaffah, iaitu dia kebaikannya akan diperoleh oleh semua manusia. Dia bukan orang kata selektif, kebaikannya hanya untuk orang tertentu. Dia orang yang umum kebaikan. Siapa pun yang ada dengannya, maka akan dapat kebaikan. Yang hadir atau yang tidak hadir. Ini sifat dia yang ketiga. Yang keempat, sifatnya ialah dia mampu menanggung kejahatan orang lain dengan keindahan akhlaknya. Ni orang kutuk, dia pun diam je. Orang kata apa-apa, orang fitnah, dia tak perlu menjawabnya. Atau dia berkata perkataan yang baik. Ni di label dengan macam-macam label, ni okey, tak ada masalah. Kerana dia mempunyai kuwatut tahammul, kekuatan memikulnya. Kita ni tuan-tuan, kalau orang fitnah sikit, geger sekampung, bising sekampung. Mereka difitnah bertahun lamanya, mereka sabar. Bertahun difitnah, puluhan tahun atas sampai mati. Dia fitnah dengan pelbagai fitnah. Lalu mereka ini sentiasa menanggungnya dengan melaksanakan akhlak yang baik. Akhlak mereka tak berubah. Biar orang cakap itu ini, akhlaknya sama, baik. Hatta kepada yang memfitnahnya. Yang kelima, mereka yang memulakan kebaikan pada manusia sebelum diminta untuk berbuat demikian. Dia mudah kenal orang, nampak orang susah, tolong dulu sebelum orang kata, cik saya susah boleh tak tolong. Tak ada, dia nampak, dia dah tahu. Dia doa orang yang dalam keadaan kesusahan, sebelum orang tu kata, cik boleh tak doakan untuk saya. Tak, saya dah doakan untuk awak. Tadi saya tengok nampak macam awak susah, saya dah doakan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan awak. Orang ni dia memulakan kebaikan sebelum diminta dimulakan kebaikan. Kalau orang ni kata, boleh tak cik tolong saya dah tolong awak, saya dah buat ni. Ini jenis sebelum minta makanan, dihulur makanan. Sebelum diminta bantal, diberikan bantal. Ni tuan-tuan, kalau kita bertamu rumah dia, tak payah kita nak sebut nak makan tu, nak makan ni. Memang dia dah sediakan dah. Sebelum kita minta, dia sedia. Sampai kita kata, awak ni macam tahu-tahu saya nak makan benda ni. Kerana dia orang yang baik. Orang yang baik, maka seolah-olah kita akan rasa apa yang kita niatkan tadi macam dia dengar. Seolah-olah. Awak ni macam tahu-tahu dia saya nak makan nasi biryani pagi ni. Macam tahu. Kenapa dia ada ihsan pada orang? Siapa pun dia ada niat kebaikan pada makhluk, maka dia akan beri sebelum diminta. Maka orang yang kata, dia ni macam tahu-tahu. Saya belum tanya, dia dah jawab. Saya belum tanya, baru nak tanya, tapi dah dijawab. Kerana dia ada dalam ihsannya pada hamba Allah. Sehingga dia dah sediakan kebaikan sebelum diminta kebaikan. Ya, kalau di kalangan mereka yang soleh ini, ada yang bila mana kita duduk depan dia, dia dah jawab apa yang kita nak tanya. Tak payah tanya. Ni kalau kita tanya malu ni, nampak sangat kita bodoh. Tua-tua nampak bodoh. Tapi dia dah jawab. Jadi kita pun nampak macam cerdik. Sebab apa? Kita tak boleh tunjuk kebodohan kita. Kerana mereka ni berada pada maqam ihsan. Ihsan. Mereka sudah menjawabnya. Pernah satu ketika, Imam Nawawi, dia cerita dalam kitab Bustanul Arifin. Kisah Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi seorang ulama dan juga seorang sufi yang hebat, ulama hadis. Bila dia datang nak ceramah, berkhutbah, maka orang semua tengok, takjub, ini syekh besar. Ada seorang hamba Allah, dia tengok, apa kelebihan dia sampai Allah angkat dia macam ini? Lima faddalallahu lahu alaina. Lima faddalallahu alaina. Kenapalah Allah lebihkan dia pada kita? Syekh Abdul Ghani tengah naik mimbar untuk berkhutbah. Seorang duduk depan tu, kadang-kadang orang soleh juga, tanya, benda lebih orang ni sampai gini orang datang tu je. Maka dia pun berpaling. Syekh Abdul Ghani tengok dia, ya mudbir, man khudin khadam, man khadam khudin, man khadam khudin,
Man khadama khudima. Maksudnya, yang mudbir, wahai orang yang tak nampak kebesaran Allah. Siapa yang berkhidmat, dia akan dikhidmati. Siapa yang berkhidmat, dia akan dikhidmati. Siapa yang berkhidmat, dia akan dikhidmati. Dia nak beritahu, bila kamu berkhidmat dengan Allah, Allah jadikan manusia khidmat dengan kamu. Kita kalau khidmat dengan Allah, kita buat perintah Allah, kita sebarkan agama Allah, Allah jadikan manusia-manusia khidmat untuk kita, maka even kita tak bangun. Sebab itu disebut man khadam khudima. Man khadam khudima. Siapa yang berkhidmat, dia akan dikhidmati. Siapa yang berkhidmat, dia akan dikhidmati. Diulang 3 kali. Lalu orang itu tahu jawapan, kenapa Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi punya kelebihan itu? Sebab hidupnya khidmat untuk agama. Siang malam, pagi petang, rehlah dia untuk cari hadis, sampaikan hadis. Dia khidmat. Maka Allah jadikan semua orang berkhidmat dengan dia. Maka lihat, orang ni, dia baru nak tanya, kenapa kau lebih daripada aku? Maka dia jawab. Sebelum orang tu tanya. Sebab soalan tu kan sensitif. Kenapa awak hebat sangat? Sensitif nak tanya macam tu. Ada soalan-soalan tuan-tuan kita macam tak nak tanya orang. Mungkin malu dan soalan tu nampak macam kita bodoh dan soalan tu nampak macam-macam. Tapi bila kita bersama dengan orang yang punya kelebihan ini, dia dah jawab. Kita tak perlu tanya apa-apa. Just jawapan dia. Sebab itu kita seronok bila mana kita setiap benda kita dengar jawapan daripada dia. Kemudian yang keenam, dia punya himmah, kesungguhan para wali ini ialah untuk menyelamatkan manusia. Itu kesungguhan dia nak selamat. Dia macam orang tengok orang lemas, dia berfikir macam mana nak suruh orang tu selamat daripada lautan dia, daripada sungai. Ini sifat para wali Allah. Dia bukan sibuk nak ngutuk orang, nak ngata orang. Sibuk dia nak selamat orang. Dan yang ketujuh, dia tidak pernah merasakan dia perlu diberi hak oleh orang lain. Dia tak pernah rasa, oh saya begini, awak kena buat macam ni kat saya. Yang ni dia tak pernah rasa kamu perlu layan saya dengan VVIP. Dia tak pernah rasa begitu. Ya, orang layan dia dengan sepatut dia layan. Tapi dia tidak pernah meminta yang tu. Dia okey dengan cara apa pun dia okey. Sebab dia ada sifat tawaduk dia. Dia tak rasa sebab aku dah tok guru, kamu kena layan aku level macam ni. Dia tidak rasa begitu. Kemudian yang ke-8, dia sentiasa menjauhi sifat tamak. Dan sentiasa menjaga lidah daripada menyebut perkara yang buruk pada manusia. Pada sifat mereka, sifat para wali ini, dia tak akan tamak. Dan dia menjauhi lidahnya daripada mengata orang. Jauh. Bukan kerjanya untuk jatuhkan orang ni, jatuhkan orang tu. Last kali nampak dia je betul, orang yang salah belaka. Tentu itu bukan kerja para wali Allah. Bukan kerja mereka untuk menjatuhkan sesiapa. Tentang Islam ini, kita tak mampu untuk bawa seorang. Semua para alim ulama, mereka punya jasa yang besar dalam membawa agama. Tapi kalau ada satu tabiat orang yang suka hina ulama lain untuk angkat diri dia, yang suka jatuhkan ulama lain untuk angkat dirinya, maka ini perbuatan yang keji. Dan ini bukan sifat para wali. Kita tuan-tuan, kita macam kalau kita pekerja baik dalam satu syarikat, kita tak akan jatuhkan mana-mana pekerja lain. Kita buatlah kerja kita. Dan mereka buat kerja lain. Kita tak ada masa nak mengadu pada bos ni, bos dia tu tak okey tu kerja tu dia suka buat tu buat ni. Tuan-tuan, padahal dia tak buat apa pun. Tapi oleh kerana kita nak up tinggi sikit, maka cara macam tu akhirnya kita juga akan jatuh. Sebab tu bukanlah, kalau kita lihat setengah orang kerjanya untuk menjatuhkan orang dengan pelbagai cara, untuk mengangkat dirinya, dia tak akan terangkat. Orang yang cuba dijatuhkan yang akan terangkat. Sebab itu para ulama tahu ini sunnatullah. Sunnatullah bukanlah peranan atau sifat ulama untuk menjatuhkan orang, reputasi dan sebagainya. Dan yang akhir sekali, yang ke-9, dia sentiasa menutup keaiban yang dilihatnya. Dia sentiasa perangai dia menutup keaiban yang dilihatnya. Ini bukan jenis suka viral-viral ni, kan? Ditutup keaiban. Yang tak baik, tuan-tuan, tak perlu kita viralkan, tak perlu. Apatah lagi kadang-kadang yang saya sebut yang tak baik itu hanya cuma dalam kain, yakni benda yang agak tertinggi. Yang tak baik tadi kita katakan perkara-perkara yang tidaklah penting sangat. Maka kita patut melihat bagaimana cara kita
Tentu kalau kita ada Facebook, jangan jadikan Facebook kita untuk mengaibkan orang ataupun untuk kita menceritakan keaiban orang. Jangan. Walaupun orang kata tolonglah sebokan dia begini, jangan. Dia ni tipu saya ni, tolong viralkan. Jangan. Kita tak tahu pun cerita betul ke dia tipu, atau dia mangsa untuk dituduh dia menipu. Ni kedai ni jangan beli, ni mahal kedai ni, kita pun viral sekali. Jangan. Benda yang boleh membawa kita terperangkap dalam fitnah yang tak berkesudahan akhirat kelak. Sebab kalau orang minta viralkan benda-benda buruk orang, tuan-tuan jangan viralkan. Itu jauh lebih selamat agama kita, jauh lebih menjaga agama kita. Dan inilah sifat para wali Allah, mengelak benda-benda seumpama itu. Tetapi kerja para wali dia takkan buat benda yang merugikan agama. Tapi kerja orang awam macam kita banyak buat perkara rugikan agama kita, dengan tujuan mencari untung dunia pun kita tak dapat. Akhirnya kita rugi dunia dan akhirat. Oleh sebab itu hati-hati dengan orang-orang yang dekat dengan Allah ini. Beradablah dengan mereka, belajarlah untuk tutup mulut, jangan duk banyak komen, dan banyakkan taubat. Yang paling penting, gunakan masa yang Allah beri untuk terus beramal ibadah. Ingat, kita akan ditanya dengan apa yang kita buat. Kalau kita duk sibuk orang tu orang ni, kita lupa kita yang akan ditanya oleh Allah. Bukan kita duk ngadak Tuhan, kita cerita orang lain. Allah, orang tu kan, tak ada. Diri kamu. Kita mungkin duk ngadak orang, duk cerita orang lain. Jumpa dengan Ali, tahu tak orang tu? Tahu tak? Sari suntuk duk cerita orang tu. Dia lupa cerita hal dia. Dia cerita semua keaiban orang lain. Tidak ada. Nanti akhirat kelak, kamu tak akan pulang berkata orang tu. Diri kamu. Cakap. Bayangkan orang duk sibuk, duk bercakap hal orang lain atas dunia. Dia lupa untuk bercakap hal diri dia. Melihat keaibannya. Duk sibuk kata orang tu teruk, orang tu itu, orang tu. Dia lupa menyebut keterukan dia tu, keburukan dia. Teringat hari akhirat kelak, kita berdiri depan Allah bukan untuk bercakap hal orang lain, bercakap tentang kita. Yang selama ni kita tak, atau kita jarang bercakap hal kita. Kita banyak bercakap hal orang lain, kelemah orang lain, kebodohan orang lain, kecacatan orang lain, dosa orang lain. Kita lupa bercakap dosa kita, kelemahan kita, kecacatan kita, kekurangan kita. Ingat, itu yang kita akan cakap di hadapan Allah. Tiada hal orang lain boleh kita bercakap di hadapan Allah. Sebab itu tuan-tuan muhasabah. Ini peluang kita untuk jadi lebih baik, bukan untuk merosakkan agama dan juga akhirat kita. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.